Terus kepada Suyono. Diberikan kepada Eka Ramadhani. Pemerta terang percuba diambil di situ. Sekali lagi kata pengadia. Ya, pemain kita harus jaga tackle-tackle yang mereka buat, terutama tackle dari belakang. Kita tidak ingin menghilang pemain daripada tackle sedemikian kerana kesalahan itu boleh menyebabkan kesalahan kad merah dan kita tidak ingin menghilang pemain dalam masa-masa yang kita perlukan. Gunalan. Indonesia terus melakukan asakan yang telah menerima kartu kuning Gunalan sebentar tadi. Syari cuba untuk melakukan asakan. Lepas di situs Indonesia untuk melakukan asakan. Postami ke belakang diberikan kepada pemain nomor 14 iaitu Arif Suyono. Tapi tak berjaya untuk meneruskan bola ke muka gol. Malaysia terus memberikan kepada Safi Salih yang telah mencarikan 5 gol setakat ini. Dan nampaknya 2 gol lebih dari Christian Gonzalez untuk dipilih sebagai penjaring terbanyak bagi musim ini. Saya rasa kedudukan jaringan beliau sudah selesa yang boleh dinobatkan sebagai penjaring terbanyak dalam pertandingan ini. Namun itu harus dipikirkan kemudian kerana kita masih lagi ada masa untuk menyelesaikan separuh masa kedua ini untuk mengatakan sesuatu. Bambang Pamungkas dipilih sebagai penjaring terbanyak pada tahun 2002 di Jakarta dengan 8 gol. Ketika itu Indonesia tewas kepada Thailand 4-6 dalam perlawanan akhir. Dan 2 tahun lalu, Budi Santoso Indonesia, Agu Kashmir dan Transil Dongda dari Thailand dengan 4 gol dipilih sebagai penjaring terbanyak. Di mana Vietnam muncul juara setelah menang secara agregat 3-2 menewaskan Thailand. Nasuha pemain pertahanan. Satu gerak yang menarik tadi yang dilakukan untuk gol Malaysia, saya rasa. Ianya bermula dari bahagian sendiri. Terus hantaran panjang jauh yang dilakukan oleh Asyari. Cari nomor 10. Yaitu Safi Salih. Adri Safs, pemain paling muda, 19 tahun. Dari bulan 1 nanti menyambut ulang tahun yang ke-20 ini. Jelas di bahagian pertahanan kita sudah tidak lagi memerlukan pemain senior seperti Noh Hafiz Amin Isra atau Karun Isap. Malah saya rasa kedudukan Aidil juga tergugat. Itu yang dikatakan para pemain-pemain yang muda yang diberi peluang oleh Raja Gopal dalam pertandingan ini dan juga Sukan Asia, jelas mereka membuktikan kewibawaan mereka yang mereka juga boleh mengalas tanggungjawab yang ditinggalkan oleh senior-senior mereka yang kebetulan dalam situasi kecederaan dan sebagainya. Inilah satu tindakan berani yang dilakukan oleh Raja Gopal untuk memberi peluang kepada pemain-pemain muda dan ini satu indikasi dan petanda yang baik untuk generasi muda dan juga pembangunan bola sepak. 60 minit telah berlalu. 1 Malaysia, Indonesia 0. Secara agregat Malaysia 4, Indonesia 0. Thailand memenangi 3 kali Piala AFF. Singapura juga 3 kali. Vietnam kali pertama dan tunggal pada tahun 2008 yang lalu. Kini Malaysia semakin menghampiri untuk menculang piala yang diperkenalkan pada tahun 1996. Ada pertukaran yang akan dilakukan. Ahmad Rosdan dikeluarkan dan Muhammad Rasman dibawa masuk. Ini pertukaran taktik saya rasa kerana Rasman akan bertindak di tempat Sabri Abu dan Sabri Abu akan ditolak saya rasa ke depan di bahagian midfield alih tempat Ahmad Rosdan atau bagaimana? Ya, itu adalah pergerakan taktikal di mana beliau menurunkan fresh leg untuk berdominasi di bahagian midfield dan juga boleh menjana serangan balas counter attack dan memantapkan lagi di bahagian midfield supaya kita ada ruang dan peluang untuk Gunalan untuk bergerak dan sebagainya. Rasman sekarang sudah mengambil alih tempat Sabri Abu. Bostami. Terus kepada Firman Utina. Bukan Firman, maafkan saya. Firman tak pun keluar tadi. Pemain nomor 5 yaitu Maman. Dan terus kepada Safi Salih sekarang ini.
Sapi mencari ruang, terjadi sekat di situ. Bagaimana kali ini dikejar oleh Kunalan. Dan apakah terhasil tendangan sulit setelah dikeluarkan oleh Mamam. Raja Gopal percaya mencari satu gol di tempat lawan pada kedudukan yang semakin mendekat Indonesia. Lawanan yang tinggal 28 menit lagi untuk ditamatkan. Syafiq Rahim tendangan sudut. Syahrul Lantalah tak percaya melakukan turning. Kami tahu kehilangan ilham sekarang ini. Sudah tentu beliau terpaksa menerima hakikat dan memang cukup tidak menasabah kalau saya boleh dikatakan di sini Indonesia boleh jaringkan 4 gol. Memang sukar. Namun mereka boleh main menunjukkan prestasi yang baik, sekurang-kurangnya memberi tekanan kepada jentera pertahanan Malaysia. Sarudi, Aisyari. Tak ada siapa di depan. Sapi Salih tidak berada di tempat di situ. Cara ini dilakukan oleh Aisyari. Jadi tanduk oleh Muslim. Sapi Abu bertindak sebagai defensive midfielder sekarang ini. Mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh Amar Rohidan. Sementara tempatnya diambil alih oleh Rasman Roslan. Nasuha. Antara ke dalam Nasuha. Dadaan Bambang terkena tangan Syarisa Bambang. Yang alih tugas kedua pasukan dari Firman Utina. Tapi dia sebenarnya kedua pasukan Indonesia dalam kejohanan ini. Tangan Bambang. Jelas handsball di situ. Tangan. Sabri. Tangan gol untuk Indonesia. Di tengah. Kostomi. Satu hamparan yang coba diberikan kepada Gonzales. Tak berhasil. Aman dari Uruguay. Maka berkerajaan Indonesia. Tak lama sebenarnya di Indonesia. Dari Kostomi tandingan tipis yang dilakukan oleh Gonzales mengharapkan Muhammad Ridwan marah untuk memudahkannya. Sioda. Di tengah diberikan di situ kepada Eka Ramadhani. Ramadhani. Muslim mengalami kecederaan. Pertahanan tengah Malaysia bermain dengan cemerlang mengikat pemain Indonesia. Kalau tadi berjaya mengikat Irfan dan kini dilihat dia mengawal pula pemain ini yang menerima kad kuning. Setelah mengasak tadi Muslim yaitu Arif Sion. Satu leg tackle di situ. Satu leg tackle di situ sudah tentu ini kesalahan tak kuning. Dan Muslim juga harus berjaga-jaga beliau menuju ke lutut. Ini satu situasi yang begitu bahaya dan tidak sepatutnya berlaku. Sarudin sekarang ini untuk Malaysia mengatur gerak. Sementara untuk Malaysia. Kecewa sebagian penonton Indonesia. Syahrul Lantalah cuba sekali lagi untuk lepas. Tapi kali ini Indonesia belajar dari kesilapan dalam separuh akhir final yang pertama dulu. Dengan mengawal lebih ketat pergerakan yang mau dilakukan oleh Syahrul. Fadli Shahs dan akhirnya dikeluarkan di situ oleh Muslim. Dan peluang sekarang ini untuk Malaysia. Asyari memberikan Safi Salih. Semula kepada Asyari. Di sana Kunalan dan peluang lepas. Tidak. Offside.
Tapi kita lihat sekarang kedua-dua pasukan ini bermain open football. Ada banyak ruang di bahagian midfield. Kedua-dua pasukan ada sekiranya mempunyai kapasiti yang tinggi boleh membuat kawalan dan menjana serangan. Muslim mengeluarkan bola. Bustami coba untuk mencarikan Salis. Sangat pelan-pelan di situ. Saya dikeluarkan oleh Fazil Ustaz. Kembali semula bola. Dikeluarkan oleh Rasman. Coba mencari Sabi Salih. Tantukan mudah dilakukan oleh Hamka. Memberikan di situ kepada Sukatli. Setelah gol tadi nampaknya Indonesia juga nampak kurang turun dari segi serangan. Karena kali ini tangkap offside. Gonzales. Ya, sebab pemain-pemain midfield Indonesia tidak begitu pantas seperti mana paruh masa pertama tadi. Firman Udin tidak terlihat. Sekarang midfield Indonesia terdiri dari Eka Ramadhani dan Ahmad Bustami. Gonzales masih ditekalkan depan Hakim di belakang. Angka saya memberikan kepada Arsiono di tengah. Eka Ramadhani tak percaya coba menghantar di situ kepada Christian Gonzales. Dikawal tadi oleh Muslim, tapi Indonesia terus melakukan serangan. Semula kepada Eka. Hantaran Eka sekali lagi cuba untuk mencari Suyono, Arif Suyono. Disekat oleh Malaysia. Asyari juga gagal di situ. Arif Suyono terjatuh di situ. Terus dirampas oleh Rasman. Rasman diasak oleh Bustami. Masih lagi mengalami terparing di situ. Arif Suyono dibantu oleh Muslim Ahmad. Dan pertukaran diminta untuk menggantikan Arif Suyono yang bermain di posisi yang ditinggalkan oleh pemain hantaran mereka sebelum ini, iaitu Okto. Perhatikan sini bagaimana Arif tidak ada gerak asakan yang dilakukan oleh Rasman. Dia mengalami kejang otot di situ. Ketika inilah dia jatuh sendiri. Dan saya rasa terpaksa ditukar oleh Indonesia. Tidak mau melengahkan masa dengan terus memberi rawatan kepada Arif dan untuk dimasukkan semula. Saya rasa Richard, itu percaturan yang terpaksa dilakukan sekarang kerana masa cukup penting bagi Indonesia. Ya, sudah tentu sekiranya sebarang perubatan atau rawatan harus dilakukan di luar padang kerana mereka ingin mencari gol, mereka ingin mempercepatkan serangan mereka, dan saya rasa tahap permainan hari ini pun boleh dikatakan laju kedua-dua pihak kerana dengan keadaan padang saya rasa tidak begitu mungkin hujan pagi tadi dan menyebabkan sukar mereka untuk bawa kawalan-kawalan yang kemas. Namun larian juga memerlukan tenaga untuk ini. Sebab itu kita lihat ketegangan otot berlaku. Tony Sucipto di bawah masuk. Seorang lagi pemain midfield. 70 minit lebih sekarang ini. Tinggal 20 minit untuk Malaysia mengekalkan kedudukan dan menjulang kali pertama piala. Peluang untuk Indonesia masih ditangkap. Akhirnya berjaya disumpat di situ oleh Nasuha. Jadi Indonesia menyamakan kedudukan pada menit ke-71 menerusi Nasuha, pemain nomor 2. Setelah muntah dari tangkapan yang dilakukan oleh penjaga gol Malaysia Khairul Fahmi. Apakah ini tanda kebangkitan Indonesia? Dengan perlawanan masih tinggal lagi 20 menit untuk disudahkan. Perhatikan di sini bagaimana gerak awal yang dilakukan di situ dari tengah Bustami dan akhirnya muntah dari tangkapan yang cuba dilakukan Khairul Fahmi, dan Nasuha menyudahkannya dengan jaringan pertama Indonesia untuk mengikat kedudukan 1-1. Ya, sebenarnya bila bola muntah daripada tampanan Fahmi tadi, tidak ada sebarang orang untuk mengawal Nasuha kerana bola follow up. Tidak ada pemain untuk mengawal beliau.
Ini yang katakan Nasuha senantiasa memberi sokongan daripada bahagian belakang untuk membuat jaringan. Maka jelas bukti seorang pemain pertahanan menjaringkan gol. 1-1 kedudukan malam ini. Tetapi Malaysia masih lagi di depan dengan 4-1 secara agregat. Tentaran. Rasman. Safi Saleh. Masih dikawal oleh Safi, dua pemain mengepungnya. Masih lagi Safi mengharapkan ada tendangan keluar oleh pemain Indonesia, akhirnya dirampas. Dapat boleh dirampas di situ oleh Ash'ari. Dan Indonesia kembali menguasai. Hamka di tengah. Gerak yang cuba dilakukan oleh Indonesia sekarang ini. Muhammad Ridwan memberikan kepada Zulkifli. Asharuddin di depannya cuba untuk menyekat. Percaya dikawal oleh Asharuddin untuk lontaran. Semula kepada Muhammad Ridwan. Ke tengah percaya ditanduk oleh Rasman Roslan. Tak pergi jauh, dapat semula Indonesia. Nasuha diterima sekarang ni. Dan hantar ke tengah dari Nasuha. Siapa yang berada di situ? Fazli Shah. Ataupun siapa? Bukan Fazli Shah. Tapi Asharuddin Putra yang percaya melakukan tanjukan. Terus kepada Khairul Fahmi yang dipocori oleh Nasuha. Indonesia mencari 3 lagi gol untuk menyamakan kedudukan. Tapi itu pun sebenarnya belum cukup kerana jaringan Safi tadi adalah jaringan di depan lawan. Khairul Fahmi bocor kali kedua. Sebenarnya tampanan beliau kemas kerana beliau dalam situasi sebegitu hanya tampanan saja yang boleh buat, ataupun tidak ada siapa yang cover yang bantu beliau untuk menyekat Nasuha tadi. Nasuha sekali lagi antara jauh diberikan di situ kepada Muhammad Ridwan yang dikawal oleh Asharuddin, tapi dapat pula sekarang ini kepada Eka. Hantar semula kepada Muhammad Ridwan. Eka semula, mereka berlaikan di situ. Eka ke tengah dan percaya dikeluarkan oleh pertahanan Malaysia. Nur Syahrul dapat memberikan di situ pada satu gerak yang menarik. Pastinya di sini Safi Saleh memberikan kepada Kunalan yang mula marah sekarang ini mencari ruang. Kunalan hantar ke tengah. Terus tendangan tak mencari Safi Saleh. Bagaimanapun sayang sekali dari Ash'ari, ataupun satu tendangan yang dilakukan oleh Ash'ari. Ash'ari, tetapi saya rasa terkena kaki pemain pertahanan Indonesia. Tendangan sudut. Ash'ari. Indonesia menanti dengan sudut Malaysia. Syafiq Rahim terus memberikan kepada Nur Syahrul Idlan Talha. Syafiq semula awal ke tengah. Dari Syafiq tak percaya menghantar. Dari kawal semula oleh Indonesia. Nasuha sekarang ini. Hantaran panjang Nasuha. Percaya ditanduk di situ oleh Fazli Shah. Tapi Indonesia marah lagi sekarang ini dari pemain pertahanan Zulkifli. Mereka mengatur gerak dengan Eka di tengah. Gonzales mencari ruang sekarang ini. Tak percaya lepas dan tendangan yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Ataupun Bambang, maafkan saya, Bambang yang punya ruang untuk melakukan tendangan leret sebentar tadi. Terus dapat diselamatkan oleh penjaga gol Malaysia. Ya, Bambang dan Cristiano Gonzales mempunyai kelebihan untuk membuat half turn, untuk membuat percubaan-percubaan. Maka itu para pemain-pemain pertahanan kita harus menyekat atau tidak boleh membenarkan mereka ni menghadapi gol kita untuk membuat percubaan. Nasuha sekali lagi marah. Di depannya Rasman Roslan ke tengah. Dikeluarkan di situ oleh Fazli Shah untuk tendangan sudut bagi Indonesia. 26 dikeluarkan dan 13 Amri Yahya dibawa masuk. 26 Malaysia ialah Ash'ari Samsudin yang dikeluarkan.
Jadi Amri diharapkan dapat mengencar-ngacirkan pertahanan pasukan Indonesia. Ya, Hamri seharusnya sekarang menggunakan pengalaman beliau untuk membantu rakan-rakan kerana beliau dalam pasukan ini adalah salah seorang pemain yang senior dan boleh menggunakan segala ilmu dan kewibawaan beliau untuk membantu rakan-rakan beliau dalam situasi ini. Sulit dilakukan oleh Eka. Tatokan cuba dilakukan di situ oleh Indonesia tidak berhasil. Dan peluang satu lagi hantaran menarik dilakukan. Dan Sakis dikeluarkan di situ oleh Fazli Shaz. Masih terus dihantar. Sekali lagi Fazli Shaz. Akhirnya satu lagi hantaran dapat dilakukan oleh Indonesia. Bambang cuba terlibat di situ. Terus kepada Eka. Hantaran mencari Gonzales. Dikeluarkan keluar situ oleh Muslim Ahmad. Tapi Indonesia terus melakukan rasakan. Muhammad Ridwan sekarang ini. Untuk Indonesia ke tengah. Sabri Abu mengeluarkan. Dan disambung di situ oleh Syahrul atau siapa itu yang mengalami pencederaan. Dari tamparan yang dilakukan Leka sebentar tadi. Syahrul Ibrahim kalah. Ya, terima kasih.